أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Imam Masjid At-Taqwa, barisan imam, Bilal, pegawai masjid, para asatizah, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini kita sekali lagi diberinya peluang, diberinya kesempatan untuk hadir mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya sekali lagi kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, jiwa-jiwa kita, diri-diri kita untuk berada di dalam majlis ilmu, halaqah ilmu, dan mudah-mudahan keberadaan itu sentiasa diberi kekuatan dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab adab semata, adab semata-mata yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pada malam ni insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 di bawah bab yang ke-9. Ya, hadis yang ke-20 di bawah bab yang ke-9, iaitu bab yubarru walidaih ma lam yakun maksiyah. Bab pada menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan pada kemaksiatan. Dan dalam bab itu ada 3 hadis. Hadis yang ke-18, hadis yang ke-19, dan hari ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-20. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di permulaan muqaddimah kitab kita yang mula-mula kita bincang dulu, hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini, pada peringkat permulaannya banyak dibawa hadis-hadis yang berkaitan tentang hubungan kita dengan mak dan ayah. Ya, kita akan banyak sekali belajar ni, lebih kurang sampai ke hadis yang ke-40 lebih macam tu. Sekarang ni 20, lebih kurang ada 20 hadis lebih lagi yang akan kita cerita, yang akan kita bincang berkaitan hubungan kita dengan mak ayah. Walaupun begitu, dalam kita membincangkan hadis-hadis tersebut, walaupun kita tengok Imam Bukhari rahimahullah memasukkan hadis-hadis itu dalam bab hubungan dengan ibu bapa, tetapi dalam hadis-hadis itu
akan ada diceritakan perihal-perihal ataupun hukum hakam ataupun keadaan-keadaan yang lain. Kan? Hadis tu mungkin cerita tentang mak ayah, tapi di sebalik daripada mak ayah tu, kadang-kadang Imam Bukhari rahimahullah bawa hadis tu banyak lagi diceritakan tentang aspek-aspek yang lain. Jadi, walaupun kita faham hadis tu dibawa di bawah tajuk yang berkaitan dengan hubungan dengan ibu bapa, tetapi hakikatnya di sebalik daripada hadis itu ada perkara-perkara yang lain yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Baik, sama-sama kita tengok hadis yang ke-20. Hadis marfu' dalam buku kita ni pada muka surat yang ke-18, ya. Pada muka surat yang ke-18. Haddatsana Ali ibn al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad faqala ahayyun walidak faqala na'am faqala fafihima fajahid. Makna hadis ni lebih kurang je daripada hadis yang pernah kita belajar sebelum ni, berkaitan dengan seorang yang tanya Nabi nak pergi berjihad, tapi Nabi tanya dulu mak ayah kamu ada ataupun tidak. Kalau mak ayah kamu ada, maka berbaktilah kepada mak ayah kamu. Lebih kurang macam tu. Dalam hadis ni diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr. Beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak yang mana dia nak pergi berjihad. Dia akan berjihad, yuridu al-jihad. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna jihad? Jihad yang dimaksudkan ialah mempertahankan agama apabila musuh memulakan kezaliman kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesuatu arahan untuk menentang, arahan untuk melakukan peperangan itu apabila dimulakan dulu daripada pihak musuh. Ya, bukan sewenang-wenangnya Islam menyeru supaya melakukan peperangan, tidak. Ya, bukan yang digembar-gemburkan oleh segolongan kumpulan yang menyatakan Islam adalah pengganas dan sebagainya, tidak. Dalam Islam juga menyatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan begitu juga dalam Islam, bila mana kita nak berdakwah, wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kita bercakap ataupun berjidal, berbicara dengan seseorang tu suatu perkara yang baik, kan? Perkara yang elok. Tunjuk contoh tauladan yang elok. Ajak dakwah orang meluk agama Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana dia tidak mahu berpegang ataupun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, tiada paksaan dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan apabila berlaku ancaman ataupun keganasan ataupun kezaliman daripada pihak musuh terlebih dahulu, maka adalah suruhan ataupun permintaan waktu itu untuk melakukan jihad, yakni mempertahankan agama apabila musuh dahulu melakukan kezaliman. Itu secara umum. Namun tuan-tuan, ulama juga membahaskan, bila menceritakan tentang jihad ni boleh dibahagikan kepada dua. Satunya yang dinamakan jihad umum. Yang kedua jihad khusus. Yang dinyatakan jihad umum itu ialah semua perbuatan ataupun tindakan ataupun perlakuan yang kita buat yang berkaitan untuk diniatkan untuk menaikkan hukum hakam dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hari ini kita datang ke masjid, berusaha berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan, mungkin kita rasa ada hal yang lain, mungkin kita rasa ada urusan-urusan yang lain, mungkin kita rasa penat bekerja dan sebagainya, maka kita berjihad lawan hawa nafsu kita
semata-mata untuk diniatkan meninggikan syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Nak meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksudkan jihad secara umum. Yang dimaksudkan jihad secara khusus ialah jihad yang dinyatakan dalam hadis yang dimaksudkan pada hadis yang ke-20 ini, iaitu berperang di jalan Allah yang mana musuh dahulu memerangi Islam. Musuh dahulu memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan dalam pendapat Syekh Ibn Utsaimin. Kata beliau jihad terbahagi kepada dua, ataupun hukum jihad, fardu jihad ni terbahagi kepada dua. Satunya yang dinamakan fardu kifayah, yang keduanya yang dinamakan fardu ain. Jadi hadis yang ke-20 yang berkaitan Nabi kata tentang janganlah kamu pergi berjihad selagi mana mak ayah kamu ada, ianya termasuk dalam fardu kifayah. Maknanya tuntutan berjihad pada ketika itu ialah fardu kifayah, maka ketika itu wajib untuk mendapat redha dan juga kelulusan daripada mak ayah kita. Adapun bila mana jihad jatuh hukumnya sebagai fardu ain, kan? Ada kalanya keadaan negara tu dah dalam keadaan teruk dah, maka pemerintah memerintahkan untuk berjihad. Wajib ke atas setiap manusia untuk berjihad. Maka ketika itu kata Syekh Ibn Utsaimin, tidak perlu syarat untuk mendapat kebenaran daripada mak ayah. Itu secara definisi berkaitan dengan jihad tadi. Datang seorang budak ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keinginan untuk berjihad. Lalu apa kata Nabi? Faqal ahayyun walidaik, adakah masih hidup mak ayah kamu? Ibu ayah sekalian, cuba perhatikan betul-betul kalimah yang digunakan. Ahayyun walidak. Ahayyun dulu baru walidak. Kalau kita tanya orang, mak ayah kamu hidup ke? Dia kata mak ayah dulu baru hidup. Tapi dalam hadis ni Nabi guna masih hidupkah mak ayah kamu? Maknanya ada penekanan pada ahayyun. Kata ulama antaranya menceritakan apabila dimulakan ahayyun itu dulu, bermakna tuan-tuan adalah suatu keistimewaan, kelebihan bagi mereka yang hidup ketika mana dia dewasa, ketika mana dia besar, tapi mak ayah dia masih hidup. Maknanya kehidupan mak ayah ketika mana umur kita ni sedang besar, sedang dewasa, ianya memberikan satu manfaat yang besar. Bukan senang umur kita besar, mak ayah kita masih ada, kan? Ramai daripada kalangan kita umur kita dah meningkat dalam 30-an, 40-an, mak ayah kita dah meninggal dunia. Tapi ada orang yang istimewanya, sebab tu diberi penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah ahayyun. Pentingnya apabila mak ayah kita masih hidup ni, peluang untuk kita berbakti, peluang untuk kita menjaga mereka adalah merupakan suatu tanggungjawab ataupun suatu anugerah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tanya, tak budak tadi, ahayyun walidak. Al-Hafiz menyatakan yang budak yang bertanya kepada Nabi itu namanya ialah Jahimah bin Al-Abbas bin Mirdas. Ya, jadi dia ni tanya Nabi, lalu Nabi tanya dia, adakah mak ayah kamu masih hidup? Lalu jawabnya, na'am, ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi? Faqal fafihima fajahid. Indahnya penggunaan bahasa Arab. Fafihima fajahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kalau kita tak belajar betul-betul, seolah-olah Nabi kata berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu itu bukan makna kamu berperanglah kepada kedua orang tuamu itu. Ini menunjukkan satu uslub bahasa yang sangat tinggi, kan? Budak ni kata nak jihad, lalu Nabi tanya, mak ayah kamu masih hidup? Ya, berjihadlah kamu kepada mak ayah kamu. Yang dimaksudkan berjihadlah kamu kepada mak ayah kamu itu ialah melakukan kebaikan, melakukan kebaktian. Jagalah mak ayah kamu itu lebih utama berbanding daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ringkas sahaja menceritakan tentang keutamaan
Ya, keutamaan menjaga mak ayah, berbakti kepada mak ayah berbanding dengan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara kandungan hadis ini kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua kita, dan apabila diceritakan hadis sedemikian ada hukum sebegini, bermaksud adalah suatu dosa yang besar apabila kita melakukan derhaka kepada kedua mak ayah kita. Baik, selesai hadis yang ke-20. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-10. Dalam bab yang ke-10 ni ada satu hadis sahaja, iaitu hadis yang ke-21 pada muka surat yang ke-19. Hadis ni pun cantik juga, penggunaan bahasa yang begitu tinggi. Kalau kita kata kat hari ni, mungkin kehidupan kita ni, mungkin kita kata kita guna simpulan bahasa ataupun peri bahasa. Ya, begitulah yang digunakan oleh Nabi SAW pada hadis yang ke-21 ni. Bab yang ke-10, bab man adraka walidayh falam yadkhulil jannah. Bab pada menyatakan orang yang masih mempunyai ibu bapa namun tidak memasukkannya ke dalam syurga. Dia ceritakan bab pada orang yang masih ada mak ayah, tetapi orang yang ada mak ayah waktu dia dewasa tu tidak mampu untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Sedangkan bila mana kita ada mak ayah, kita berbakti kepada mak ayah, kita jaga mak ayah, kita ada satu advantage, kredit yang besar berbanding orang lain. Kan? Tetapi orang ni, dia ada mak ayah, dia tak berbakti kepada mak ayah, yang mana keadaannya menyebabkan dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa di sini hadis yang ke-21. Hadis marfu' an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-21, haddatsana Khalid ibnu Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidah indal kibar aw ahadahuma fadakhala an-nar. Ya, Khalid bin Makhlad, dari segi sanadnya itu mengkhabarkan kepada kami, maknanya Khalid bin Makhlad, haddatsana Khalid ibnu Makhlad tadi itu ialah merupakan guru kepada Imam Bukhari. Ya, Khalid bin Makhlad mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Bilal mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Suhail mengkhabarkan kepada kami daripada ayahnya. Siapa ayah dia? Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda. Nabi kata ni tiga kali Nabi kata raghima anfuh. Apa maknanya tuan-tuan? Sesiapa yang terhina, ya, Nabi kata sungguh terhina. Baik, sebelum tu tuan-tuan, bila mana kita tengok kalimah raghima anfuh, ada nota kaki dekat bawah tu, perkataan raghima berasalnya daripada lasiqa anfuh birragham. Apa makna dia? Iaitu hidungnya telah dikotori debu. Maknanya adalah rendah dan hina, dan ungkapan ini bermaksud tersangat hina. Nabi ulang 3 kali, raghima anfuh. Baik. Satunya, apabila kita faham balaghah ataupun tingginya bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata raghima anfuh itu bermakna hidung kita ni kita letak ke bawah dan kena debu. Debu kotori hidung kita. Apa makna hidung kotori di hidung kita itu?
Yang dimaksudkan bila mana hidung dikotori dengan debu ni ialah malang sungguh kamu. Seolah-olah macam itulah. Jadi Nabi kata, malang sungguh kamu, malang sungguh kamu, malang sungguh kamu. Sungguh terhina kamu ni. 3 kali Nabi kata. Ibu ayah, para muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat balik kuliah sebelum ni pernah kita kongsikan. Apabila dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang perkara tu 3 kali. Ya. Dalam satu hadis Nabi diulang 3 kali, maka menunjukkan perkara itu tersangat-sangatlah penting. Ya. Sebelum ni ada hadis yang Nabi cerita, hal unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat, kamu nak dengar atau aku nak khabarkan kepada kamu ni tentang dosa besar daripada dosa-dosa besar. Kan? Dalam hadis tu Nabi kata yang pertama syirik kepada Allah. Kan? Yang kedua derhaka kepada mak ayah. Yang ketiga qaulaz zur. Dan Nabi ulang qaulaz zur, qaulaz zur, qaulaz zur. Ulang. Sehingga sahabat kata, cukuplah ya Rasulullah, kami kesian dah tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ulang. Maka Nabi pun berhenti, yang tidak ulang lagi perkataan qaulaz zur. Kata ulama hadis, bila mana Nabi ulang tu bukan saja-saja. Adanya perkara yang penting. Ya, apabila penyaksian yang palsu itu adalah suatu benda yang amat penting yang perlu kita elok dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam hadis yang ke-21 dalam bab yang ke-10 ni. Nabi nak beritahu dekat kita, sungguh tercelanya kamu, sungguh terhinanya kamu ni. Orang yang macam manakah yang terhina yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Lalu sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, man? Siapakah Rasulullah yang kamu maksudkan terhina tu? Kan bila Nabi ulang ni, kadang-kadang kehidupan kita pun seorang guru mengajar ulang banyak kali juga untuk bagi anak murid tu faham. Kadang-kadang kita pun dengan anak kita ulang dan kadang-kadang tu kita suruh pula anak kita cakap. Kan? Kan mak dah kata tadi solat dulu. Mak kata apa? Solat dulu. Kita suruh pula anak kita ulang. Maknanya teknik pengulangan ni untuk lebih kepada kefahaman. Jadi sahabat pun beri panduan, beri tumpuan, beri sungguh-sungguh tumpuan apa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang kamu maksud tu?" Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal man adraka walidayh indal kibar." Sesiapa yang sempat melihat kedua ibu bapanya indal kibar, yang masih hidup, ataupun salah seorang daripada keduanya telah sudah tua, fadakhalan nar, tetapi dia tetap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tuan-tuan? Nabi nak beritahu dekat kita, barang siapa yang hidupnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kehidupan kita ni banyak Allah beri ruang, banyak Allah beri kesempatan yang kita ada tapi orang lain tak ada. Kadang-kadang Allah beri kesempatan kepada kita ni dari sudut kesihatan. Kita sihat, mungkin dengan umur kita ni sahabat-sahabat kita ramai dah yang tak sihat. Allah beri kesempatan dekat kita sihat lebih daripada orang lain. Kadang-kadang Allah beri kesempatan dekat kita dari segi harta yang banyak. Kan? Dengan kehidupan kita ni, dengan umur kita ni yang sama umur sahabat-sahabat kita yang lain, mereka biasa-biasa je. Kita harta yang banyak, kesihatan yang cantik. Begitu juga dengan peluang kehidupan yang banyak tu, Allah beri kesempatan kepada kita. Kita datang ke rumah Allah Ta'ala, duduk dalam majlis ilmu, sentiasa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ada orang diberi kesempatan kehidupannya bila mana umur dia telah besar, umur dia telah meningkat dewasa, tapi peluang untuk berbakti kepada mak ayah dia masih ada. Kan? Kadang-kadang kita rasa amat-amat beruntung kalau kita tengok salah seorang tu umur dia tinggi dah tapi mak ayah dia ada lagi. Dia boleh berbakti lagi kepada mak ayah dia. Namun hati-hati juga dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang diberi kesempatan mak ayah dia masih hidup tetapi menyebabkan diri dia dilemparkan, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi antara khulasah kesimpulan daripada hadis yang ke-21 ini, antaranya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberi perintah kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Ya, Nabi ulang sampai 3 kali tadi, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Maknanya orang yang berbakti kepada mak ayah tu besar sangat pahala. Kan? Dan yang kedua juga dianjur berbakti kepada kedua orang tua itu di penghujung masa tua mereka dengan memberikan khidmat, pelayanan dan juga keperluan merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbakti kepada mak ayah ni suatu benda yang sangat hebat nilainya, pahalanya, ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ada satu hadis juga, iaitu hadis yang ke-22, iaitu pada muka surat 20, pada muka surat 20, bab yang ke-11, iaitu man barra walidayh zadallahu fi umrih. Ini satu lagi kelebihan tuan-tuan. Barra walidayh zadallahu fi umrih. Bab pada menyatakan seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah pada umurnya. Allahu akbar, hebat ni. Kan? Dah banyak dah tadi Nabi kata pahala tu besar, ganjaran tu besar. Kan? Dari segi jihad dengan buat baik kepada ibu bapa, tinggi buat baik kepada ibu bapa lagi. Dan ada juga sekarang ni diceritakan pula orang yang buat baik kepada mak ayahnya akan menambahkan pada umurnya. Hadis yang ke-22, hadis marfu', haddatsana Asbagh bin al-Faraj qal akhbarani Ibn Wahb an Yahya ibn Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahli ibn Mu'adh an abih qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jal fi umrih. Asbagh bin al-Faraj mengkhabarkan kepada kami. Yang pertama tu kalau kita tengok hadis ini, Asbagh ibn al-Faraj, maknanya imam guru kepada Imam Bukhari tadi itu ialah Asbagh ibn al-Faraj. Ya, Asbagh ibn al-Faraj mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Ibn Wahab mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, daripada Zabban bin Fa'id, daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapanya Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barra walidayh, barang siapa barra iaitu berbakti, buat baik, walidayh kepada kedua ibu bapanya, tubalahu. Apa maksud tuba ni? Ulama juga membahagikan makna tuba ni, antaranya yang pertama menyatakan tuba itu ialah satu nama daripada nama syurga. Itu satu pendapat. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan tuba itu juga ialah satu pokok yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, yang penting yang kita nak faham yang dimaksudkan oleh tuba lahu itu, Nabi nak beritahu maka beruntunglah bagi mereka. Ya? Nabi nak beritahu dekat kita ni, barang siapa yang buat baik, berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka keuntunganlah baginya. Kan? Dapat syurgalah baginya. Bahkan bukan itu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadallahu azza wa jal fi umrih, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Baik.
Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan berkaitan zadallahu fi umrih. Jadi Nabi kata buat baik kepada mak ayah akan dapat keuntungan. Tuba lahu. Okey, alhamdulillah kita faham. Sekarang ni kalimah ataupun ayat zadallahu azza wa jal fi umrih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umurnya. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan menambahkan umurnya itu bukan makna umur kita tu akan bertambah. Ya? Bukan kita kata kalaulah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni ada qadar masing-masing. Kan? Kita hidup ke atas dunia, Allah telah letakkan kadar ketetapan umur kita. Dan mungkin kita akan meninggal dunia pada umur 50 tahun. Kita akan meninggal dunia pada umur 60 tahun. Jadi, dalam hadis yang Nabi kata, Allah akan memanjangkan umurnya itu, bukan umurnya itu akan di-extend, ditambah lagi, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah dia hidup di dalam keberkatan di sepanjang umurnya itu. Dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambahkan rezeki di atas kehidupan umurnya sepanjang dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita tengok ulama-ulama dulu, hebatnya mereka kan, dalam tempoh kehidupan yang tak berapa panjang pun kan. Imam Nawawi rahimahullahu taala ada pandangan menyatakan hidup beliau sekitar 40 tahun. Kan? 40 tahun sampai hari ini kitab-kitab ataupun jasanya ataupun segala apa yang dia buat ketika mana dia hidup masih lagi kita guna sampai ke akhir zaman kita. Masih lagi kita guna sampai ke hari ini. Kan? Kitabnya kita guna, ilmu yang dinukilkannya kita guna, kita syarah pula, kita bagi manfaat pula. Sentiasa berpanjangan. Itulah yang dimaksudkan Allah memanjangkan umurnya. Begitu juga kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita hidup, Allah beri peluang dekat kita. Allah beri peluang dekat kita hidup sampai umur sekarang. Kan, sampai umur kita sekarang ni 35 tahun, sampai sekarang ni 40 tahun. Sepanjang kita hidup ni, banyak sekali manfaat kita boleh beri dekat orang. Maka itulah yang dimaksudkan dengan Allah memanjangkan umur kita. Jadi maka bersama-samalah kita bermuhasabah diri kita. Dengan Allah beri kesempatan kita hidup ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kehidupan kita itu memberikan manfaat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Benda ni tak susah. Manfaat yang paling senang sangat apabila kita datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tu pun cukup dah. Kan? Tuan-tuan datang hari ni masuk dalam masjid, niat iktikaf, duduk solat sunat tahiyatul masjid, solat berjemaah. Ini juga usaha kita di atas untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita sebenarnya telah meletakkan manfaat di dalam umur kita. Kan? Kita letakkan manfaat dalam umur kita. Maka hebatlah bagi mereka-mereka yang mengisi masa-masa kehidupannya, sentiasa fikirannya, akalnya berfikir untuk melaksanakan ibadah, kebaikan, manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kadang-kadang hidup kita semakin panjang, kita sedar kita masuk umur yang seterusnya, kita masuk tahun yang seterusnya. Sebenarnya kita semakin dekat dengan saat untuk kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang memanfaatkan umur kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masih lagi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga terbahagi kepada dua. Kan? Kadang-kadang kita tengok, oh aku hidup lagi tahun ni, alhamdulillah, Allah bagi kenikmatan, Allah bagi kesihatan. Baik. Bila mana umur kita bertambah itu, sama ada dua kata ulama. Yang pertamanya, sama ada bagi mereka yang mungkin banyak lagi dosa ataupun banyak lagi kesilapan, Allah beri peluang untuk kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah buka ruang lagi. Dan Allah buka ruang lagi, banyak istighfar, banyak bertaubat. Itu satu. Yang keduanya, apabila Allah memanjangkan umur seseorang manusia, bukan panjang pun sebenarnya, cuma kita tak diambil nyawa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama sebenarnya Allah nak memberi peluang kepada kita untuk sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kan? Mungkin kita tahu suatu benda tu, kalau kita tak ada, maka rugilah orang lain tak boleh ambil manfaat daripada perkara tu. Ilmu tu kita seorang je ada waktu tu, kita seorang je belajar, kita seorang je tahu. Jadi Allah beri lagi masa untuk diberikan manfaat kepada generasi-generasi seterusnya. Jadi kita kena faham sendiri bagaimana keadaan kita. Bila mana Allah beri masa, Allah beri kesempatan, Allah beri usia yang panjang, maka ingatlah, bersama-samalah kita berusaha untuk memberikan manfaat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai hadis yang ke-22. Hadis yang ke-23. Insya-Allah yang terakhir ya. Hadis yang ke-23, bab yang ke-12. Bab la yastaghfiru li abih al-musyrik. Ya, tadi cerita buat baik dah. Sekarang ni bab cerita tentang larangan. Bab pada menyatakan tidak memohon keampunan bagi bapanya yang musyrik. Hadis yang ke-23, hadis mauquf. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas fi qawlihi azza wa jal imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila qawlihi kama rabbayani saghira. Ini ayat Quran. Ya, hadis ni dibawa ayat Quran. Fanasakhatha al-ayah allati fi bara'ah ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Hadis ni yang bermaksud daripada Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Abbas ni terkenal dengan tafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah ayat 23 dan 24 surah Al-Isra ni, jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Okey, hadis ni dah masuk waktu isyak. Di Ustaz rasa insya-Allah nanti kita sambung balik berkaitan dengan hadis yang ke-23 ni insya-Allah. Jadi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.